السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berusaha Tuan Imam, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya dan izinnya di malam yang berbahagia ini. Allah masih beri kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu semula dalam kuliah Maghrib, Selasa, malam Rabu, minggu yang kedua, mengguna pakai kitab Idaman Penuntut juzuk yang pertama. Tuan-tuan, sebelum kita sambung bacaan kitab kita ini, sukalah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala daripada seorang sahabat Nabi yang mulia, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Katanya Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Al-hasadu wal-baghda'u hiya al-haliqatu. La aqulu innaha tahliqu asy-sya'ra, walakin tahliqu ad-dina. Tuan-tuan, hadis ini menarik perhatian saya untuk saya kongsi dengan tuan-tuan kerana melihat kepentingan dia terhadap menjaga agama kita seluruhnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum, telah menular, telah menjalar, telah terkena, ilaikum, kepada kamu sekalian wahai umat aku, da'ul umami, penyakit umat-umat sebelum kamu. Nabi kata semasa hari itu, Nabi kata 1400 itu yang lampau dahulu, Nabi kata pada sahabat baginda masa itu, Nabi kata telah menular kepada kamu sekalian penyakit umat-umat sebelum kamu, yakni umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah penyakit yang Nabi maksudkan? Iaitulah al-hasadu, penyakit hasad dengki.
wal baghdha'u, dan bermusuh-musuhan, perseteruan, pertelingkahan yang boleh merosakkan penyatuan. Hiya al-haliqah, dan Nabi bahasakan penyakit dengki dan penyakit berkelahi ini adalah al-haliqah, pencukur. Pencukur. La aqulu, tidaklah aku kata, innaha, bahawa penyakit ini tahliqu asy'ar, mencukur bulu-bulu, tidak. Walakin, akan tetapi, tahliqu ad-dina, penyakit tadi itu dia boleh mencukur agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tahu sekian lama tuan-tuan, murtad itu menghilangkan agama, merosakkan agama. Kufur, syirik, itu semua tuan-tuan menghilangkan atau merosakkan Islam yang ada. Tetapi ingatan Nabi bahawa kadang-kadang tak gaduh murtad, kadang-kadang tak gaduh tuan-tuan syirik, tak gaduh kufur, tapi berlaku juga kes-kes hilang agama. Dengan sebab apa? Dengan sebab penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri orang Islam itu sendiri. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dua ni lah dalam hadis ini. Pertamanya al-hasad, dengki. Dengki maknanya tuan, kita beriri apa yang ada pada kawan kita dan kita suka supaya benda tu hilang daripada diri dia. Itu makna dengki. Kita nak benda yang duk kat dia tu, yang tak ada kat kita tu, nak benda tu yang jadi kelebihan dia tu, benda tu nak bagi dia hilang. Jangan bagi ada dekat dia. Tu makna dengki. Dan yang keduanya al-baghdha, bermusuh-musuhan, bergaduh, berkelahi tuan-tuan sekalian, ya, dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, saya dan tuan mungkin ada pengalaman dan perhatian sekian lama. Dua penyakit ini tuan-tuan telah menyebabkan agama kita jadi rosak. Biar betul jawapannya ya. Kerana hasad, kerana berkelahi, tuan-tuan, kita sanggup bermusuhan. Kita sanggup tuan-tuan, orang kata apa, menjatuhkan kawan. Kita sanggup untuk tuan-tuan sekalian menzalimi kawan. Sanggup untuk tuan-tuan bersekongkol dengan musuh kadang-kadangnya. Pasal apa? Kerana dengki dan bermusuh-musuhan. Apatah lagi bermusuhan itu dalam kalangan orang yang ada kuasa, dalam kalangan ahli politik barangkalinya. Akhirnya tuan-tuan sekalian menyebabkan perpecahan. Demi perpecahan. Demi perpecahan. Yang pasti perpecahan itu tuan-tuan adalah satu kelemahan, bukanlah kekuatan. Jangan kita rasa saya ni hebat, saya ni okey, saya ni bagus bila saya boleh buka satu tuan-tuan kumpulan yang baharu kerana tak setuju dengan kumpulan yang pertama. Sebenarnya yang kita sangka kuat kita, ada penyokong kita, berdaftar dengan ROS sebagai contoh. Kerana apa? Ada pandangan berbeza dengan mereka. Mereka tak ikut kita, tak apa, kita boleh buat kumpulan baharu. Kita rasa megah, kita rasa hebat, kita rasa kuat, tapi sebenarnya itulah kelemahan kita. Kenapa? Bila berpecah banyak kumpulan, tuan-tuan, ini adalah susah untuk adanya penyatuan. Sebab itu musuh kadang-kadang tak gaduh ramai. Musuh kadang-kadang tak gaduh ramai. Hanya dengan perpecahan umat Islam yang ramai sudah boleh menyebabkan musuh itu tuan mengalahkan umat Islam yang ramai. Kerana yang ramai itu seperti tuan buah-buah di lautan. Tuan-tuan, bila datang angin habis buah-buah tersebut. Disepak dengan ombak habis tuan-tuan buah-buah tersebut.
dicebok oleh kita, tangan kita tuan-tuan. Akhirnya habis buih-buih tersebut. Walaupun banyak tuan-tuan. Tapi tidak ada trust dan kekuatan. Maka nasihat saya untuk kita dan semualah. Berbeza pandangan silakan. Tapi dengan adabnya. Dengan hujah yang munasyabah. Jangan berbeza kerana dengki apa yang ada pada kawan kita itu. Ataupun kerana tuan-tuan sekalian. Perkara-perkara yang bukan menjadi maqasid tujuan syariah kenapa kita berhak bertelagah dengan kawan ataupun pihak yang lain. Tuan-tuan perasan dengan dengki dan bermusuh itu, tuan-tuan yang ruginya ialah kita lah. Islam tak perlu kepada kita. Tapi kita yang perlu kepada Islam. Tapi Islam itu akan hilang. Maka kita pun akan rugi, tuan-tuan. Sebab dirosakkan oleh penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing. Al-hasadu wal-baghdha. Tuan-tuan ingat sampai mati. Dua penyakit tu. Ini penyakit hati, tuan-tuan bos sekalian. Baik, menyusul hadis tadi, suka saya nak kongsi dengan isu fiqh